Uh, Assalamualaikum semua. Hari ini saya ambil peluang lah untuk buat short session terangkan mengenai dengan IDSS dan RSS. Maksud IDSS dan RSS ni. IDSS stands for Intraday Short Selling. RSS Regulated Short Selling. Sekejap lagi kita akan go to details lah. Okay, benda ni sebenarnya dah lama ada di Bursa Malaysia. DSS kalau tak salah saya 2018 kot saya rasa. Cumanya 2020 ditangguhkan sebab market terlalu volatile dan untuk bagi market yang lebih stabil ditangguhkan bulan 22 ni. Okey, jadinya bila ditangguhkan start ada news yang terbaru kan. Itu saya pernah post dekat channel berkenaan dengan ban on regulated short selling to be lifted on January 1st. Akhirnya RSS yang saya bagi tahu tu dah start dah. Hari ni permulaan hari pertama dia RSS. Kemudian intraday short selling masih lagi ditangguhkan sehingga 28 Februari. Apa maksudnya tu? Sebelum kita go further with the tarikh semua tu, kita go through dulu dia punya definition tau. Definition. Yang definition yang pertama, short selling ni. Kita kena tengok short selling ni. Short selling, kalau sesiapa yang biasa dengan market crude palm oil or maybe market US, ataupun siapa pernah tengok movie apa, The Big Short kot saya. Sebenarnya short selling ni, kita yang biasa kan. Yang biasa, saya bagi contoh lah, saya bagi contoh lebih mudah. Saya ambil contoh nama Wafi. Ya, Wafi lah. Okay, kita yang biasa, kita beli untuk profit. Saya tulis untuk profit lah. Untuk profit. Ini yang biasa punya. Okay. Beli RM RM1. Jual RM105. Senang, profit 5 sen lah kan. 5 sen pula semua broker fee semua. Profit 5 sen tu macam ni. Okey, berbeza dengan short selling. Short selling bezanya adalah yang terbalik kita sebetulnya yang ni kalau dalam bahasa dia buy low sell high. Maksudnya buy RM1 jual higher lah RM1.05 for example. Profit 5 sen. Short selling pula terbalik. Maksudnya kalau kita nak pergi ke stock market, kita kena tekan buy dulu baru kita boleh sell kan. But untuk buatkan market lebih dynamic ataupun lebih volatile, jual dulu kemudian baru beli. Maksudnya kita jual with certain amount lah. Contoh RM, saya bagi senang yang contoh yang atas lah. Kemudian beli semula RM RM1. Okey, dalam kes ni jual dulu RM1.05 dan dia beli semula RM1. Artinya perbezaannya tu adalah dia profit 5 sen. Maksudnya beza dengan yang biasa adalah dia jual dulu dan dia beli semula. Ini maksudnya. Ada yang tanya saya lah, macam mana jual dulu? Sedangkan apa-apa pun kita kena beli dulu lah kan. Okey, tadi ada analogi mudah lah yang diberikan oleh ada ni Kak Amy. Kita ambil contoh satu laptop. Satu laptop saya ambil contoh Habib. Saya pinjam laptop dekat Habib. Saya pinjam. Kemudian saya jual laptop Habib tu pada Wafi for example. Okay, cerita dia Najib, Habib, Wafi. Saya pinjam laptop dekat Habib. Saya jual laptop tu
dekat Wafi 2,000. Kemudian lepas saya jual kat Wafi, tiba-tiba laptop tu turun harga due to maybe news for example, ataupun maybe kalau news ataupun kita katalah laptop tu tiba-tiba keluar dekat berita kata laptop tu ada defect for example lah. Then saya kata dekat Wafi, aku beli balik laptop hang harga RM1,000. Sebenarnya tadi saya dah jual dah dekat Wafi 2,000. Saya beli semula dekat Wafi RM1,000. Automatically saya untung berapa? Saya untung RM1,000. Itulah yang dimaksudkan sebagai short selling. Teknologi dari sini mudah. Di sini Habib tadi dikira sebagai Central Lending Agency. Ni Habib lah. Ni Habib. Kemudian sini saya. Ni saya. Kemudian yang ketiga adalah di sini adalah Wafi. Kiranya saya pinjam laptop kat Habib. Kemudian saya jual dekat Wafi harga 2,000. Kemudian saya beli semula daripada Wafi harga RM1,000. Automatically saya untung RM1,000. Itu maksudnya. Dan lepas saya untung RM1,000, apa saya buat? Saya bagi balik laptop tu dekat Habib. Settle. Bila saya bagi balik laptop tu dekat Habib, habislah. Settle saya punya transaksi. Itulah dia punya transaksi tu. Habib sebagai Central Lending Agency. Ada yang tanya saya lah, macam mana Central Lending Agency ni buat duit? Dia bagi pinjam je laptop dia tu. Itulah yang dipanggil sebagai broker fee semua tu lah. Kena ingat IDSS ni, siapa-siapa pun boleh join. Retail investor, tapi mostly retail investor yang sophisticated. Sophisticated ni mostly yang ni lah, yang well informed, yang ada modal besar. Mostly orang yang ada ni lah, mostly institusi yang join the market, yang take short selling ni. Bezanya adalah IDSS, intraday short selling, retailers boleh buat. Retailers automatically boleh buat. Bezanya adalah intraday short selling, jual dan beli semula wajib hari yang sama. Wajib hari yang sama. Dia bagi pinjam laptop, dia bagi pinjam laptop tu sekali saja. Saya jual terlebih dahulu, macam saya cakap, beli semula hari yang sama. Ini wajib hari yang sama. Dan cara untuk untung adalah jual tinggi dan beli semula pada harga bawah. For the time being, sistem short selling ni non-syariah. Ingat? Non-syariah. Ni non-syariah. Berbeza dengan regulated short selling, bezanya adalah konsep yang sama, jual dulu, beli semula, tapi the period is longer. Saya tulis, boleh rujuk link ketiga kan, yang ni saya copy paste daripada saya punya post, ada di channel channel Mahat Musa, ada link ketiga tu dia terangkan. The period is longer, jadinya dia boleh hold, dia boleh sell dan buy balik bila-bila yang dia nak. Kena ingat lah, dia boleh buy bila-bila yang dia perlukan ni, dan selalunya dia akan ni lah, dia akan cari yang chart yang downtrend. Dapat dia punya konsep dia tu. Kemudian sebab apa short selling ni? Sebab untuk market lebih dinamik. Di US pun ada short selling di market US. Most of the market ada short selling. Dan untuk attract foreign investors. Sebab investors foreign ni dia akan berminat lah kalau ada short selling dalam apa orang panggil sebagai kita punya sistem ni long. Short selling dan long ni kita yang biasa pakai lah, orang panggil long.
Okay, untuk attract foreign investor sebab ada ways of market. Kemudian saya ada ambil lah keratan ni. Ada orang kongsi. Ni dia punya resume. Kita tengok satu persatu seluruh ni. Okay, dalam kes intraday short selling, open to all retail and institution. Kita pun boleh. Kemudian dia kata retail and foreign lah dominate the space sebab kita intraday kan. Okay. Shortable stock tu yang saya bagi dekat channel tu. Kejap lagi saya akan buka file tu. Kemudian rules. We can only dia tak ada any rule. Maksudnya dia tak ada lah kena turun berapa bit ataupun kena naik berapa bit semua tu. Macam-macam boleh. Tetapi ditangguhkan sejak 17 bulan 3. Siapa yang join market lepas bulan 3 tu dia tak tahulah pasal benda ni. Then lepas 28 Februari intraday short selling akan kembali mengganas, akan kembalilah di market Malaysia. Kemudian yang ni proprietary day trader lah, day trading yang nama lah. Yang ni just nama ni. Nanti siapa-siapa boleh baca di sini. Kita pergi yang regulated short selling. Open to all retail institution. Mostly, nampak ni, foreign institution dominate this space. Maksudnya mostly institusi lah yang terlibat sebab dia, kalau kita retail pun kita kena jadi sophisticated investor. Sophisticated investor ni mostly orang yang tahulah pasal market. Dan subject rule ni adalah dia punya ni, jadi kita tak perlu details pun. Kemudian ni central lending agency ataupun securities borrowing and lending, samalah punya konsep tu macam saya cerita tadi, Habib tu. Habib orang ni lah yang borrowing and lending agency tu. Tu dia ada satu lagi SS, tapi related to ETF. Yang ni tak concern kita. Jadinya yang paling penting adalah dua ni lah. Ni IDSS, kemudian RSS. Dapat. Kemudian ada yang tanya saya, duit akan float. Yes, duit akan float. Ada yang tanya saya, apakah the best strategy? The best strategy yang utama adalah trading plan. Macam biasa, macam mana pun masuk market kena tahu trading plan. Dan elak, sebab tu saya kata elakkan downtrend counters. Sebab downtrend counters ada big tendency untuk down further. Okay, then yang one is focus long term. Focus long term sebab apa? Even dekat market US pun, market US intraday short selling adalah ada hak yang sama dengan long. Long maksudnya macam kita lah, buy dan sell. Short dan long sama hak, tak ada pun rules regulation semua tu. Tapi bila kita fokus long term, tengok how it goes for ni, saya ambil Dow Jones Index index market US. Jadinya jalanannya hanyalah ke atas. Tak pun istilah dia turun ke bawah ke apa-apa, sebab ingat kita in equity market. Equity ni senang cerita macam cash flow punya ni lah. Bila kita cash flow ni, semakin tinggi cash, semakin tingkatlah nilai equity. Jadinya kita tengok ni yang ni fokus long term. Kemudian ni saya dah habis saya punya presentation. Sebenarnya lah apa yang berlaku tadi is very spectacular lah. Artinya saya dah check. Kalau ni saya dah buka ni. Okey, kita pergi ke top volume, most active volume. Ni saya dah ni, siapa-siapa yang nak tengok RSS, IDSS counter, pergi dekat setting, pergi dekat transaction,
Kemudian ambil ni IDSS. IDSS ni, yang ni lah. Saya dah bawa ke sini ni. RSS, IDSS plus PDT volume. Ni lah RSS, regulated short selling. IDSS, intraday short selling. PDT, proprietary day trading. Okay. Dan di sini, sejujurnya lah saya beritahu yang kena short selling hari ni hanyalah, majoritinya hanyalah apa? Adalah love counter. Jadinya foreign investors atau investor-investor ni dah target lama dah nak short market ni. Short orang panggil short glove stocks. Ya, nampak out of 3.7 juta volume di top glove, and almost 1/3 adalah short seller. Short seller satulah, short seller, dan kemudian yang sell due to panic. Itu yang jadi kabut tu awal pagi tadi. Kemudian kosan pun sama, nampak out of 496,000 volume, half of it adalah short seller. Dan harta pun sama, out of 378,000, okay, 110,000 adalah short seller. Okay, but then sebenarnya counter-counter lain ada yang tak boleh short selling, ada yang tak boleh. But then counter-counter lain kosong je. Ada pun apa short selling. Tapi due to panic lah tadi. Kemudian cuba tengok balik lagi sekali. Cuba tengok sekali lagi. This one. Even dekat top losers pun. Losers sama juga. Yang ni. Volume dia mostly dekat glove stocks. Kemudian adalah sikit dekat Duo Pharma. Duo Pharma ada 1,360 volume. Maksudnya dalam lot rasanya ni. Out of 44,000 sikit je short selling. Kemudian ada lagi satu. Apa ni? Counter pot. Ni counter-counter yang mostly dah mula downtrend sikit lah. Ya. Disebabkan berlakunya short selling dan biasalah first day kan. Kejut ada short selling ni. Sebab kena ingat market ni macam mana pun long term akan trend. Sebab nilai equity tu. Okay. Banyak pun yang ada short selling. Is that kita ni biasalah first time. Itulah banyak kisah pasal short selling ni. Soalan tak? Pendek